Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembut orang pula deh. Jawab salam pun slow. Macam supaya tak ada orang. Memang orang pula memang lagu tu deh. Kecek supaya tak kecek. Malu. Bukan besok tepik dah. Sebab angin kuat. Kalau kecek selu-selu tak dengar kan. Dia nak panggil anak kena tepik kan. Oh sebab masjid kena selu-selu. Masya Allah. Teragi rumah teh baru tahu kan. Saya bagi salam lagi sekali dah. Bagi salam. Salam itu adalah satu syiar kan, satu syiar Islam. Salam itu adalah satu ibadah. Salam juga adalah satu doa. Subhanallah. Bahkan perkara pertama apabila kita masuk syurga esok-esok, insya-Allah mudah-mudahan perkara pertama yang kita terima sebaik saja masuk syurga adalah ucapan salam daripada Allah, daripada para malaikat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24, salamun alaikum bima sabartum. Apabila masuknya orang-orang yang sabar ke dalam syurga, maka berdirilah para malaikat di setiap penjuru lalu mengucapkan salamun alaikum, salam sejahtera, keselamatan ke atas kamu, bima sabartum, disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. InsyaAllah saya bagi salam lagi sekali. Jawab dengan mangat deh. Tadi takut tak perasa Ustazah beri salam. Sebab kejut tengok Ustazah duduk depan. Ya kau. Subhanallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, kita beri salam lagi sekali. Jawab dengan kuat deh. Sebab saya nampak depan ni ada dalam 40,000 orang ni. Termasuk waktu nampak. Okay. Termasuk waktu mari. Bahkan siapa yang hadir ke majlis ilmu dinaungi oleh para malaikat. Bahkan ikan-ikan di lautan juga akan mendoakan mereka. Itu hadis Nabi SAW. Jadi bila duduk pula ni lagilah terasa. Sebab memang duduk berjiran dengan ikan ni. Duduk berjiran dengan ikan. Tapi siapa yang nak dapat doa daripada ikan-ikan di lautan, hadir majlis ilmu, hadir kuliah maghrib, wak masjid kita buat, hadir kuliah subuh. Ada tak orang pula ni pernah kira berapa ekor ikan tuan? Tak ada, memang tak pernah boleh kira. Tak tahu berapa juta ke, berapa trilion ke, bilion ke, tak terhitung. Bayangkan seluruh ikan-ikan di lautan itu mendoakan kebaikan. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat sangat bersukacita, sangat bergembira dengan orang yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, orang yang menuntut ilmu. Sehinggakan seluruh makhluk, burung yang berterbangan, ikan-ikan di lautan turut mendoakan dan memohon ampun untuk orang yang hadir majlis ilmu. Sebab itulah kadang-kadang pihak masjid ni kan, penimpala ni lagu mana nak ajak orang pula mari dengar, betul kan? Tak tahu apa halangan kita, tak tahu apa yang menghalang. Tak ada benda lain, selimut tu lah dia. Tak ada benda lain yang halang. Tak ada orang tengah jalan pergi pedai ke, mu nak pergi masjid nak. Tak ada. Hawa nafsu kita, kita kalah dengan bisikan syaitan, kita kalah dengan bisikan TV tu ajak tengok drama masa tu ni. Kita kalah dengan bisikan manusia yang menghalang. Sebab itu nampak super mudah, tetapi kalau kita fikir kenapa besar sangat ganjaran sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga. Semua orang nak masuk syurga, Allah beri jalan mudah nak ke syurga. Tapi kita duk pilih jalan yang susah. Hadis itu hadis yang sahih, Nabi sebut, siapa tempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan bagi dia, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Jadi alhamdulillah pada malam ini tanpa dirancang, tanpa manusia merancang, tetapi Allah sebaik-baik perancang. Saya pun tak tahu lagu mana, tiba-tiba boleh sampai sini. Mestilah main dengan book tu, tahulah tu kan. Tak kira tiba-tiba gana duduk sini ni. Tidak dirancang, satu perjalanan tidak dirancang, tapi Allah gerakkan untuk saya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang di kampung nelayan, pulau perhentian, Terengganu. Subhanallah, alhamdulillah. Besuk, ada marah tak sebut besuk. Besuk Terengganu, Masya Allah. Dia tak ngaku Terengganu, Republic of Besuk, betul tak? Masya Allah. Ni orang rumah hamba ni, encik suami ni, orang sini lah, orang Besuk. Mungkin ramai tak tahu dia. Oh, rupanya Tok Laki Ustazah orang Besuk. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat kata nak bagi saleh, duduk ready lagi tadi dah. Tak bagi. Okey, insya-Allah nak bagi saleh sekali lagi. Oh, minta maaf, rupanya tak pakai ni. Patutlah kata tak apa dengar. Ada komen tak apa dengar? Minta maaf deh, minta maaf. Ni ada lebih kurang dalam, Masya Allah, dalam 3,000 duk tengok. Sini 2,000, sini 1,000. Mungkin duk tanya adik Ustazah duk mana, nanti kita goyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru nampak supaya 40,000 orang. Masya Allah. Takbir sekali deh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita tuju dan kita rafakkan kepada Allah ya Hamid, yang maha terpuji. Kalau orang puji kita bijak, yang bijak Allah ya Hakim, yang maha bijaksana, beri kita sedikit kebijaksanaan. Kalau orang puji kita comel, Allah ya Badi', yang maha menciptakan keindahan. Allah ya Jamil, yang maha indah. Yang buat kita jadi comel, kalau kita sombong sebab comel tu menjadi sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Sepatutnya jadi sebab untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang puji kita kaya, kita tahu Allah ya Ghani, yang maha kaya. Allah yang Mughni, yang maha memberikan kekayaan. Semua tu nama Allah Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya di sisi Allah, Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Nabi kata, Man ahsaha, barang siapa yang membacanya, yang menghafalnya, yang beramal dengan 99 nama Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk syurga. Tadi kita dah mula dah tadi yang pertama, jalan mudah nak ke syurga. Memang syurga tak mudah nak masuk. Sebab itu Nabi ajar kita sebagai umat dia, sebab nak sangat bertemu dengan kita ni, Nabi tinggalkan beberapa wasiat sebagai tanda cinta kepada kita. Nabi pesan, pergilah majlis ilmu. Lagi-lagi kita masuk dalam masjid, ibu ayah,
Mokcik, pokcik, tuan haji, kan, ustaz, ustazah mungkin yang ada di depan saya, sebelum kita terlebih lama, takut terlupa, mungkin ada yang masuk masjid tadi tak baca doa. Kaki kanan, kaki kiri dah ingat dah tu tadi. Baca doa, mungkin ada yang lupa adab masuk ke dalam masjid. Jadi kita baca doa sama-sama, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu, pintu kebaikanmu, pintu pengampunanmu, pintu rezekimu, pintu kasih sayangmu, pintu syurgamu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, doa tu tadi doa masuk masjid. Suruh baca pendek, tiba panjang lah pula maksud dia. Sebenarnya maksud dia pendek je. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah bagiku abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Kalau kita melangkah masuk ke dalam shopping komplek, saya ni nak capur ni, nak kecek besuk kau, nak kecek luar kau, kecek luar dah. Sebab ada, subhanallah, dalam AB ada 3,000, sini ada dalam 1,400, ada dalam 4,500, ramai orang luar. Kalau saya kecek besuk, kecek Kelantan, memang saya boleh. Dulu sekolah Mahak, sekolah Kelantan, memang saya orang Ganu. Tapi kok jadi terpeleok nak capur-capur, takut tubik bahasa Jepun. Okay, capur-capur jadi bahasa lain. Jadi saya kecek luar je dah. Boleh, sebab sini semua boleh speaking. Orang kata orang laut ni kan, orang kapur ni semua boleh speaking sebab banyak masalah mari dia. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang berada yang mengikuti di live FB, saya sekarang berada di Kampung Nelayan, Pulau Perhentian. Datang naik bot. Kalau berenang memang tak lepas lah. Mari bot lebih kurang dalam perjalanan 40 minit lagu tu. Masya Allah. Untuk kali pertamanya menginap dan bermalam di sini dan sapa. Tadi pergilah sikit-sikit, kita panggil snorkeling tu kan. Nampaklah ikan-ikan ke apa tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi pada malam ini saya nak sambung yang baca doa tadi tu. Bila kita melangkah masuk ke shopping komplek ke mana-mana ke, kita masuk pintu, masuk lagu tu je lah. Tapi bila kita masuk ke pintu masjid, itu doanya kaki kita tu melangkah masuk masjid. Tetapi sebenarnya melangkah masuk ke pintu rahmat Allah. Sebab itu bila doa, Allahumma ftali abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Bila sebut pintu rahmat Allah, dia termasuk semua. Pintu pengampunan, pintu rizki, pintu keselamatan, pintu perlindungan, semua itu terkandung dalam rahmat. Sebab itu ramai orang buat ngadu masalah, contoh rumah tangga kau, masalah rezeki kau, masalah nganak kau, masalah apa-apa. Dekat dulu saya ni sebagai perunding cara rumah tangga, selalu saya bagi cadangan, encik saya tak tahu macam mana nak tolong encik, tetapi pergilah masjid. Dia tanya apa kaitan pergi masjid dengan masalah saya ni? Saya datang mengadu pada ustazah, masalah isteri saya ni ada perangai, ada comel ni. Saya pun sebut firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Itu firman Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berduka cita dengan kematian Abu Talib. Masa Abu Talib nak meninggal dunia, siapa Abu Talib ni? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jaga Nabi, pelihara Nabi, besarkan Nabi daripada umur 8 tahun. 8 tahun ni dah jodoh deh. Daripada umur 8 tahun dengan kasih sayang, dengan keselamatan, bahkan lebih sayang Nabi pada anak saudara, lebih daripada anak-anak sendiri. Nabi tidak pernah ditinggalkan. Masa umur 12 tahun nak pergi berniaga ke Syam pun bawa Nabi, anak-anak lain tak bawa. Kalau tak nak makan ke,
time nak main ke, Nabi mesti depan mata. Jaga bukan masa kecil, sampailah remaja, sampai dah nikah, sampai latih jadi Nabi pun, Abu Talib sentiasa bersama dengan Nabi. Walaupun Abu Talib kena tempias seksaan, kan kena tempias masa Nabi diboikot oleh para kafir, orang kafir Quraisy, boikot 2-3 tahun. Boikot ni bukan 2-3 hari. Kita kalau tak kecek dengan tok laki 2-3 hari rasa orang no. Kau okey je orang pula. Kita tanya orang lelaki lah. Kalau bini tak boleh tengok pak cik kata tak boleh hidup. Kalau bini tak kecek 2 hari, aduh, sehari sehari pun tak tahan. Yalah lapar perut lah weh. Kalau bini boikot gak siapa nak masak tak jadi apalah. 2 tahun, hampir 3 tahun, bukan sekadar tak bercakap, tak bertegur siapa. Bahkan umat Islam diboikot, tidak ada jual beli. Umat Islam berkumpul di lorong Abu Talib, namanya lorong Abu Talib. Duduklah ramai-ramai situ, tidak dibenarkan ada urusan jual beli, nak beli makanan kau nak gapo kau. Sebab itu ada yang meninggal kerana kebuluran. Sahabat-sahabat ketika itu, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah dengan anak-anak, dengan Abu Talib, makan apa? Rumput-rumput kering, makan ranting-ranting kayu, sampai dikatakan berdarah mulut. Memang tak ada sumber makanan ni, diboikot, tak boleh nak jual, tak dibenarkan. Berlakunya penyiksaan bukan sebulan 2, makan tahun. Abu Talib ketika itu umur dah 80 tahun lebih, duduk bersama dengan Nabi, padahal tak peluk Islam. Sebab apa? Abu Talib tahu, selagi mana dia bersama dengan Nabi, anak saudara dia, tak ada orang kafir Quraisy di kalangan kawan-kawan dia sendiri berani nak mengapa-apakan anak saudara dia. Tapi dia tidak melafazkan syahadah. Bila Abu Talib saat akhir kematian daripada hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dan memujuk Abu Talib, wahai bapa saudara yang aku cintai, ucaplah kalimah la ilaha illallah supaya aku dapat berhujah di hadapan Allah kelak di mahsyar kelak. Wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah la ilaha illallah supaya aku dapat berhujah di hadapan Allah kelak, supaya Nabi boleh tolong bapa saudara ni kelak. Lalu ketika itu Abu Jahal yang ada bersama, Abu Lahab yang ada bersama, berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, adakah kamu ingin memalukan agama nenek moyang kamu, wahai Abu Talib? Jadi dalam keadaan yang sebegitu, akhirnya Abu Talib menghembuskan nafas tanpa mengucap kalimah la ilaha illallah. Lalu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya syafaatku, seandainya aku boleh membantu bapa saudaraku di akhirat kelak, maka aku akan membantu. Ayat seumpama ayat begitulah. Namun akhirnya Allah menjawab dengan bacaan yang dibacakan tadi, firman Allah tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah ataupun petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dulu masa saya berapa tahun handle masalah rumah tangga, datanglah masalah bentuk apa pun, saya sentiasa mencadangkan perkara pertama, kalau yang datang mengadu tu lelaki, encik saya cadangkan pergi masjid. Masuk masjid, baca doa, masuk masjid niat i'tikaf. Lepas tu dia tanya, Ustazah kenapa pergi masjid? Apa kaitan? Saya jawab, saya tidak tahu apa kaitannya dan bagaimana Allah akan tunjukkan. Tetapi apa yang Nabi SAW sampaikan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, siapa yang berdiam di rumah Allah, berada di masjid, Nabi kata, umpama kita malam ni ibu ayah, makcik-makcik, anak-anak sekalian duduk berdiam ni, tadi baca doa kemudian yang iktikaf, Nabi SAW bersabda,
akan didoakan oleh para malaikat 3 doa. Hadis sahih. Didoakan oleh para malaikat 3 doa. Antara doa kita dengan doa para malaikat, agak-agaklah doa siapa lagi makbul. Doa malaikat tidak ada hijab. Malaikat mendoakan untuk kita tidak ada kepentingan. Sebab malaikat adalah penghuni syurga. Bukannya malaikat bila doakan kita jadi jaminan untuk laluan dia ke syurga, tidak. Tip kita pula kalau berdoa dengan Allah, kita minta sesuatu yang ada kaitan dengan kepentingan kita, betul tak? Ya Allah, panjangkanlah umurku. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku soleh-solehah. Ya Allah, murahkanlah rezeki. Kita minta sesuatu ada kepentingan, betul tak? Tetapi malaikat bila dia minta sesuatu untuk kita, tidak ada apa-apa kepentingan melainkan ikhlas minta dengan Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdiam di rumah Allah, sama ada untuk menunaikan salat, datang masjid, baca doa, baca Al-Quran, dengar kuliah, apa sajalah. Bahkan mungkin kalau ada yang terlena suara kuat macam ni pun, boleh tidur juga, tak ada agak lah dia. Sebab dia terlalu tenang. Orang tenang ni, dia boleh tertidur dalam apa jua keadaan. Tu jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah, apa doa para malaikat? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Itu 3 doa malaikat. Tapi kita tak dengar lah. Kalau Allah buka hijab, kita boleh, Allah buka hijab, malaikat mungkin penuh ada bersama dengan kita. Dan kalaulah kita boleh dengar doa para malaikat tanpa henti. Contohlah malam ni ceramah sejar ni. Sejarlah malaikat berdoa. Kita ni nak berdoa dengan untuk kita pun malah paling panjang pun 10 minit rasa panjang dah. Kalau bolehlah tu email baca doa 15 minit. Ya Allah, lamanya. Lama-lama kau jatuh. Kalau sunnah Nabi Muhammad SAW kalau berdoa, Nabi berdoa tangan makin naik sampai sahabat kata sehingga terlihat putih celah ketiak Nabi. Bersungguh minta kau tinggi. Kita kalau panjang kau lama lengah dah letak atas paha. Saya nak sebut kita ni malah berdoa untuk diri sendiri. Bukan malah benar, tapi kadang-kadang tu kan, ya Allah, supaya sekala lah. Engkau maha mengetahui ya Allah. Kadang-kadang kalau nak cepat sangat Rabbana terus deh. Kadang tu bagi salam assalamualaikum dah. Lipat-lipat kita ni sibuk sekali lah kat pula ni. Macam-macam lah nak kejar ni. Tetapi dengan kita hadir di rumah Allah, satu je malaikat tak berhenti berdoa. Ya Allah, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa tub alaihi, terimalah taubatnya. Mudah-mudahan dengan kita hadir, balik nanti semua bersih daripada dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Masya Allah. Kalau kita tak mari dengar, kita tak tahu benda-benda lagu ni kadang-kadang, betul tak? Padahal pernah dah dengar, tetapi kita ni lupa. Sebab tu kena selalu hadir. Mudah-mudahan dengan itu kita tak lalai dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian tadi kita baca i'tikaf kan? Nawaitul i'tikaf fi hazal masjid. Ada yang tambah sunnatan lillahi ta'ala. Tak sebut sunat pun tak apa. Ustazah tak ingatlah kot bahasa Arab. Tak apa, bahasa besuk pun boleh. Saja i'tikaf, dah selesai. Masuk niat i'tikaf. Pahala i'tikaf begitu besar. Pahala i'tikaf begitu besar, subhanallah. Pahala i'tikaf ini dibina parit di antara bila kita beriktikaf, soalannya kita sedang membina parit di antara kita dengan neraka. Kita pun mikir, Allah, dekatnya. Dia bukan parit besar tepi rumah kita parit tu. Bila ditanya ukuran parit, Nabi SAW menjawab antara timur dan barat. Siapa pernah keliling bumi hujung ke hujung? Pernah tak? Tak ada. Ada tak orang keliling dah besuk ni hujung ke besuk? Hujung besuk ke hujung besuk? Pun tak ada. Daripada hujung bumi ke hujung bumi. Nak kata besarnya pahala
I'tikaf, subhanallah. Allahu akbar. Kita harap deh lepas ni deh setiap malam lagu ni lah dok. InsyaAllah. Amin. Minum air sikit cakap mangap. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak masjid dalam keadaan yang suntuk boleh menganjurkan majlis walaupun tanpa dirancang, tapi malam ini adalah malam istimewa. Malam 12 Rabiul Awal 1433 tahun yang lepas. Pada tarikh tersebut adalah tahun Nabi SAW melakukan hijrah. 1433 tahun yang lepas. Tapi Nabi lahir tarikh yang masyhur 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa nama tahun tu tahun gajah? Kerana ketika itu peristiwa Kaabah nak diserang oleh tentera bergajah. Siapa yang mengetuai iaitu Abrahah. Dia bawa gajah ramai-ramai nak pergi runtuhkan Kaabah. Dan zaman tersebut, waktu tersebut, Abdul Muttalib iaitu toki Nabi, atuk Nabi, datuk Nabi, adalah pembesar Quraisy yang mempertahankan Kaabah. Kemudian Allah mendatangkan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Subhanallah. Ababil tu bukan nama burung. Kita panggil burung ababil, kita royak deh. Tapi ababil itu ia merujuk kepada sekumpulan burung yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membawa bersama batu-batu yang dikatakan daripada api neraka. Lalu dijatuhkan ke atas tentera bergajah. Di dalam surah yang sama Allah menggambarkan jadilah mereka seperti daun dimakan ulat. Pernah tengok tak? Daun dimakan ulat, nampak berlubang-berlubang. Nak kata batu kecil terlalu panas, bila jatuh atas tentera bergajah, sama ada tentera ataupun gajah, jadi berlubang-berlubang. Begitulah Allah memelihara Kaabah daripada zaman Nabi Ibrahim sampai ke hari ini. Walaupun sebenarnya bukan Abrahah sahaja nak meruntuhkan Kaabah, setelah kewafatan Nabi SAW sehingga ke hari ini dah banyak kali percubaan meruntuhkan Kaabah. Saya tak ingat tahun bila pernah berlaku. Adalah kumpulan pengkaji, kononnya mereka duduk di satu tempat yang agak jauh daripada Kaabah ni. Perkara ini berlaku dalam berapa tahun yang lepas ataupun berapa belas puluh tahun yang lepas, macam itulah. Bukan lama sangatlah. Rupanya tanpa sedar dia membina terowong untuk menuju di bawah, untuk pergi ke bawah Kaabah untuk diruntuhkan. Sebab mereka tahu dengan meruntuhkan Kaabah, mereka meruntuhkan kiblat umat Islam. Dengan meruntuhkan Kaabah, maka mereka boleh meruntuhkan semangat dan juga kekuatan umat Islam. Dan mereka tahu dengan meruntuhkan Kaabah, maka makin dekatlah ketika itu yang mereka nanti-nantikan, iaitu Dajjal Al-Masih. Na'udzubillahi min zalik. Rindu kan nak jumpa Kaabah? Siapa yang pernah tengok Kaabah depan mata, angkat tangan. Siapa pernah pergi Mekah, angkat tangan. Siapa yang belum pergi lagi, angkat tinggi-tinggi. Siapa belum pergi lagi? Angkat tinggi-tinggi yang belum pergi lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Wahhab, Ya Maha Pemurah, Ya Maha Pengasih. Ya Allah yang Maha Memberi, Ya Allah yang Maha memakbulkan hajat. Ya Allah, pilihlah semuanya yang hadir pada malam ini, Ya Allah, di dalam masjid ini, di alam maya, Ya Allah, untuk berada di Madinah sampai ke Raudah menziarahi Nabi SAW, untuk berada di Makkah Al-Mukarramah, untuk melihat, untuk beribadah di hadapan kiblat kami iaitu Kaabah, Ya Allah. Murahkanlah rezeki yang barakah, kurangkanlah Ya Allah, turunkanlah Ya Allah hawa nafsu kami, sehingga kami mengumpul-ngumpulkan harta untuk kekayaan, mengumpul-ngumpulkan harta untuk kebanggaan, Ya Allah. Maka Ya Allah, tundukkanlah nafsu kami, supaya kami mengumpul-ngumpulkan harta untuk bersegera menunaikan haji, untuk bersegera melakukan ziarah yakni umrah, Ya Allah.
Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk sampai ke bumi yang suci itu ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang beriman, hamba-Mu yang saleh, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menziarahi Nabi yang kami rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. InsyaAllah hari Sabtu ni kami akan bertolak, saya dengan suami akan bertolak hari Sabtu ni ke Mekah untuk buat umrah, insya-Allah. Insya-Allah saya pun sama-sama akan bawa doa. Ingat kepada orang pula ni deh. Insya-Allah sama-sama ada rezeki. Kadang-kadang kan kita bukan tak ada pipih. Gelai tebal, rata pun tebal. Okey, waktu wak pakar, wak sipir tak tahulah. Masya-Allah. Waso hati ustazah ni ke nampak kok ambo pakar tempat tadi ni. Kebanyakannya, saya bukan peli siapa-siapa. Kadang-kadang tu kita ada harta. Bukan orang pula je mana-mana. Ustazah doakanlah saya boleh pergi gini-gini, belum rezeki. Ustazah gini-gini. Saya kata subhanallah, Allah beri apa yang kita nak. Tinggal lagi kita mahu ke ataupun kita tak mahu ke, kita tak mampu. Kalau betul-betul mahu, 1000 daya. Bersungguh berdoa. Saya ada cerita tapi takut jadi panjang pula cerita tu. Saya sipir dulu sebab nak cerita pasal Nabi malam ni. Bagaimana orang susah, orang miskin, tak ada gapo-gapo boleh sampai ke Mekah, sampai ke Madinah dengan kuasa doa, dengan dia minta dengan Allah sokmo-sokmo dan sebagainya. Kadang-kadang bukan kita yang bersungguh nak pergi ke Mekah Madinah, tetapi Allah mahu kita berada di hadapannya di Mekah dan di Madinah. Tetapi dalam hati kita kena ada rasa cinta, ada keinginan yang kuat. Jangan kita letak apa, ada duit baru boleh sapa. Ramai orang kaya tak sapa-sapa. Ramai jutawan tak sapa-sapa. Allah menghalang dia untuk sapa. Ada wak sapa, tak jumpa-jumpa, tak nampak-nampak sapa sudah Kaabah. Ada kawan saya sapa 2 hari ya, tak dan pun nak pergi, lumpuh. Sampailah habis waktu barulah boleh jalan balik. Dia kata, ustazah, cerita sendiri depan saya. Sapa adalah perkara yang membuatkan dia jadi begitu. Sapa aja dalam 2 hari boleh makan minum. Bila nak pergi buat umrah, lupa, tak boleh gerak langsung, boleh duduk kat hotel je. Langsung tak boleh nak pergi. Bila balik hari terakhir, barulah boleh gerak naik atas kapal terbang. Subhanallah. Tapi ada orang tak ada pitih, tak ada gapo, kehendak Allah boleh sapa. Tak mustahil. Allah ya Sami, yang maha mendengar permintaan lintasan hati kita, doa-doa kita. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah tajuk kita malam ini ialah Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Boleh sambung lagi tak ni? Boleh dah. Memang dah isyak masuk dah ni. Nampak supaya orang pula tak boleh semaya lambat-lambat, susah hati deh. Boleh deh. Tak apa ni kalau kita lambat sebab kuliah dia tak ada masalah. Insya-Allah, subhanallah. Okey. So lagi hadis saya nak baca berkenaan dengan kelebihan datang ke masjid. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap langkah yang melangkah ke masjid, tadi kan ramai awak jalan kaki. Sebab tak jauh mana ke rumah dia. Ngek jalan dia. Setiap langkah yang melangkah ke masjid akan digugurkan dosa, akan digugurkan dosa, akan diangkat darjat, akan dicatat pahala sedekah. Ada 3 perkara. Setiap langkah yang kita mari masjid, hadis itu Nabi sebut masjid, akan diampunkan dosa, akan dinaikkan darjat di sisi Allah, kemudian akan diberikan pahala sedekah untuk setiap langkah. Ada yang tanya, ustazah main dengan motor tadi lagu mana tu? Para ulama kata akan dikira pusingan tayar. Mudah-mudahan dikira gitulah. Tapi lebih molek kalau mampu melangkah, melangkah. Masya Allah. Sebab itulah bila ada orang tanya apa kaitan masalah dunia saya ni, masalah dengan rezeki, masalah dengan anak, masalah gini-gini dengan masjid. Memang ada kaitan yang sangat rapat. Sebab apa? Masalah tak habis-habis. Bapa ujian berat bagi orang rengeh, bagi kita berat.
Bapa tak nampak jalan. Bapa hidup susah. Sebab apa? Dosa terlalu banyak. Bayangkanlah kita kalau duduk melangkah, kalaulah dosa tu tepek kat muka lah kan. Kan Nabi sebut, setiap dosa yang kamu lakukan akan ada titik hitam pada hati. Tapi hati benda tak nampak. Sebab itu kita boleh keluar ke rumah padahal dosa banyak tu kan. Kalau dosa tu bau busuk, memang semua duduk dari rumah lah, bau hanyir belakang. Bayangkan kalau titik hitam tu kat muka. Buat dosa sekali, ngopak orang pun ada. Marah tok laki pun ada. Bukan marah buat benda betul kena marah. Benda buat tak patut. Kadang-kadang tak pasal-pasal lah. Tadi ada ni ngadu ni Ustazah, pesan sikit ke orang puan ni. Tak ada lah, bukan orang sini Apa-apalah dosa orang lelaki, kalau tengok mak-mak saleh tu kan, buat pakai tak cukup kain, gano orang pula deh. Tengok ke tak tengok? Tengok orang puan kata tengok dia kata. Dia tutup mata lagu ni. Masya Allah. Dosa ni kita buat semua. Tak sorayaklah kita tak ada dosa. Memang buat semua. Bayangkan kalau penuh ni titik hitam, tiba-tiba kita jalan kaki mari masjid, gugur, bila sampai masjid, dah bersih dah. Agak-agak nak mari sokma dah. Nak mari sokma. Tapi benda tu alam gaib, Allah tak bagi nampak. Tapi Nabi sebut setiap langkah kamu melangkah ke masjid, digugurkan dosa, dinaikkan darjat. Darjat di sisi Allah, darjat di syurga Allah, kemudian akan diberikan pahala sedekah. Dapat pahala sedekah, mungkin itulah pahala sedekah yang Allah terima. Sedekah yang kita bui-bui ni belum tentu. Mungkin ada riak, mungkin ada takabur, mungkin ada ujub. Tetapi dengan kita melangkah pagi, tengah hari, petang kan, orang duk panggil hayya ala salah, marilah semayang. Lagi-lagi orang lelaki. Orang puan kalau nak mari masjid, jaga molek, tak ada fitnah, tutup aurat molek, tak payah solat-solat sampai 3-4 ici deh. Sampai tu email Al-Fatihah pun tak ingat. Sebab telitah comel lajak deh. Pakai tutup aurat molek kan, datang tak ada masalah. Lagipun tak ramai pun jumpa-jumpa orang kita. Lagi-lagi kalau masjid itu lebih mendatangkan kekhusyukan, ketenangan, ada pula majlis ilmu. Dr. Syekh Yusuf Al-Qadawi dan para ulama kontemporari yang akhir-akhir ini mengatakan, maka afdal wanita itu solatnya di masjid atau di surau sekiranya lebih mendatangkan kekhusyukan dan tidak ada fitnah. Kalau datang fitnah ataupun balik je rumah, buat balik cerita, duk ngopak, tak payah pergi lah masjid. Balik rumah cerita, bebe tadi kan dengar cerita pasal tu email kita lah. Kalau lagu ni baik tak pergi masjid. Maksudnya kalau datang masjid lebih baik, maka insya-Allah pahala pun besar bagi wanita. Sebab itu daripada zaman Rasulullah lagi memang ada ruang khusus untuk para wanita di masjid. Zaman Rasulullah lagi memang ada tempat untuk wanita solat di masjid. Maka dibenarkan. Masya Allah, subhanallah, tu mukadimah dah. Jadi kita nak masuk isi mungkin dari pukul 12 lah ni. Boleh ke? Pukul 12 malam habis? Macam kanja je. Biar betul saya. Saya pun lapar tak makan lagi ni. Jadi tak boleh lama dah ni. Masya Allah. Okey, tajuk kita, ya Rasulullah, kami rindu kepadamu. Masya Allah, ramai rupanya. Ada 5,7K campur 2,004 lebih kurang 8,000. 8,000 orang yang tengok. Ambo tak nawak ni main tengok. Tak percaya. Depan saya ni ramai jemaah, tapi kita tak pusing lah dah. Kita tak tunjuk lah. Kalau nak glamour nanti kita tunjuk dah. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini adalah malam Maulidur Rasul. Esok adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa dan ma tidak, dan sesungguhnya tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Berapa alam yang Allah ada? Berapa jumlah alam yang Allah ciptakan? Mari kita sebut alam apa buat kita tahu.
Alam dunia. Lagi? Alam mahsyar. Sebutlah. Alam binatang, alam lautan, alam rahim, alam roh, alam kubur. Ada siapa masuk dah ke alam kubur? Tak ada. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bila menafsirkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan Allah memiliki melebihi 70,000 alam. Sebab itu ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar cahaya yang terang benderang daripada rumah Nabi di Mekah, kan rumah Nabi di Mekah, rumah ibu Nabi Siti Aminah di Mekah ni, cahaya boleh dilihat sehingga ke Syam. Allahu Akbar. Macam tahu je Syam tu mana? Syam tu mana? Subhanallah, hebat orang pula, hebat. Ada orang tak tahu Syam tu duduk mana? Subhanallah. Bila sebut Syam, Syam ialah sebuah negara yang dahulunya ketika zaman Nabi SAW terdiri daripada 4 buah negara hari ini. Kan kita biasa dengar Nabi pergi ke Syam, kan? Nabi pergi berniaga ke Syam. Syam tu 4 buah negara sekarang. Tapi sekarang berpecah. Asal sebuah negara nama Syam. Pertama, Syria. Yang kedua, Palestin. Yang ketiga, Lebanon. Yang keempat, Jordan. 4 buah negara ni kan duduk sebelah-sebelah. Dulu Syam. Subhanallah. Jarak antara daripada Mekah ke Syam tu lebih kurang dalam 500 km kot. Kok banyak lagi, saya tak ingat lah. Siapa pernah jalan lebih kurang lah deh. Memang jauh. Keluar cahaya yang terang benderang ketika Nabi lahir. Cahaya itu terang sampai ke Syam sehingga orang berkumpul di rumah Siti Aminah. Pelik kenapa keluar cahaya terang benderang ni. Dan ketika itu juga bergegarlah istana-istana Kisra dan Parsi. Masya Allah. Istana Kisra dan Parsi ini adalah pemerintah dunia ketika itu. Bergegar istana mereka. Dan ketika itu ada satu api yang disembah oleh Majusi, yang mana api itu tidak pernah terpadam selama 1000 tahun. Tak pernah padam 1000 tahun. Jadi ketika itu mereka menjadikan api itu Tuhan mereka, duk sembah-sembah. Namun ketika hari kelahiran Nabi, terpadamlah api Majusi. Subhanallah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud, dan ketika itu semua jari digenggam kecuali satu jari, menunjukkan seumpama syahadah. Dan Nabi SAW lahir telah pun bersunat. Semua ini dirujuk daripada rujukan-rujukan yang sahih daripada para alim ulama, di antara pendapat yang masyhur peristiwa yang berlaku ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Seluruh burung-burung di udara, binatang-binatang di lautan, dan seluruh makhluk bukit bukau, bahkan para malaikat serta jin-jin Islam dan sebagainya, sujud dan memuji Allah di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita ni, siapa kita ni sekarang ni? Mungkinlah jawab masing-masing nama masing-masing. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah minta untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tak pernah minta untuk menjadi umat yang terbaik, yang dapat Nabi terbaik. Tapi Allah pilih kita, nama kita, roh dan jasad kita untuk lahir sebagai umat Nabi yang terbaik. Allahu Akbar. Dan siapa kita ni? Hebat benar kau kita ni. Sampai kita lahir-lahir Allah dah beri kita Islam.
Allah dah beri kita iman. Allah beri kita hidayah sampai hari ini. Allah masih bangunkan kita pagi-pagi untuk solat subuh. Allah masih berikan kita rasa ingin sujud kepada Allah. Kalau nak bandingkan kita dengan Abu Talib lebih jauh besar baktinya kepada Nabi. Abu Talib bersama-sama dengan Nabi susah payah. Kita apa sangat yang kita perjuangkan untuk agama Allah. Yang kita duduk buat sampai hari ini banyak berjuang untuk diri sendiri. Banyak berjuang untuk perut kita sendiri. Berapa banyak sangat harta yang kita sedekahkan, infakkan untuk agama Allah. Apa yang saya nak sebut ialah, apa yang paling mahal yang kita miliki sampai hari ini adalah kerana kita sedar dan kita masih lagi beriman dan kita kenal bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi kita, Allah itu Tuhan kita, dan kita masih lagi menunaikan solat sampai sekarang. Manusia hari ini lebih kurang 7 bilion. Umat Islam lebih kurang hampir 3 bilion, tak sampai 3 bilion. Wak lain semua tak kenal Allah itu Tuhan, tak kenal Nabi Muhammad itu Nabi. Daripada lebih kurang 2.7 bilion tu, bukan semua semayang, bukan semua tutup aurat, bukan semua puasa, bukan semua zikir. Jadi Allah memang betul-betul pilih kita. Malam ni pulak duduk pulak dalam majlis ilmu. Allah nak mudahkan, nak buka jalan ke syurga. Sebab itu tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang kita ada sekarang. Kalau ada di kalangan kita sekarang ini duk rasa sedih, ada masalah ngetuk laki ke, ada masalah dengan anak ke, dengan bisnes ke, PKP lama tak ada pelancong itu ini. Tetapi sebenarnya kita masih menikmati nikmat yang paling besar, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari kalangan seluruh manusia untuk menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kita tak sedar lagi ni betapa besarnya kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita akan betul-betul sedar bila, tahu tak? Bila kat mahsyar esok. Suasana di padang mahsyar ibu ayah sekalian, muslimin muslimat, dalam satu hadis, dalam satu riwayat menggambarkan ketika di mahsyar, saat api neraka menjulang-julang. Sebab ketika manusia dikumpulkan di hadapan manusia adalah neraka yang menjulang, yang mana jarak dengan neraka 500 tahun tetapi terasa bahang panas, bau hanyir busuk telah pun dihidu. 500 tahun perjalanan, nak kata jauh tapi rasa kepanasan tu. Suasana di padang mahsyar semuanya dalam keadaan ketakutan. Lalu para umat mencari Nabi masing-masing. Ada yang cari Nabi Adam, ada yang cari Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Daud, masing-masing cari Nabi masing-masing untuk minta tolong. Tapi semua Nabi jawab apa? Nafsi, nafsi biyadik. Diriku, diriku di tangannya. Para Nabi yang lain semua jawab begitu. Diriku, diriku sekarang ini, hari ini di tangan Allah. Aku sendiri tidak ada jaminan untuk selamat daripada kemarahan Allah. Ini adalah hari yang tidak pernah Allah tunjukkan kemarahannya melebihi hari ini. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, raja hari pembalasan. Dunia hari ini ramai raja. Dalam rumah tangga ada raja, dalam negeri ada raja, dalam negara ada raja. Orang kaya jadi raja, boleh tundukkan orang-orang yang lemah. Tapi di mahsyar kelak baru sedar hanya satu saja raja, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Ketika itulah para nabi yang lain semua jawab, diriku, diriku pada tangannya iaitu Allah. Aku tidak pernah melihat kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Maka kamu carilah seorang nabi yang bernama Muhammad. Hanya dia saja yang boleh membantu manusia yang lain. Sesungguhnya syurga itu tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad akan melangkah terlebih dahulu. Dan umat yang terakhir inilah yang akan dihisap terlebih dahulu. Sedangkan hisap untuk setiap orang lebih kurang 50,000 tahun. Ketika di mahsyar kelak barulah kita rasa beruntungnya. Dan maha benarlah firman Allah, dan maha benarlah hadis Nabi SAW. Bila Nabi sebut, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak
adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Allahu Akbar. Masa tu barulah kita menyesal. Bapalah sepanjang naik bot tu kan. Kan semua pergi ke darat kan. Beli gula lah, beli telur lah, beli gandum lah. Kalau pergi dalam setengah jam, 40 minit. Kalau kita selawat, boleh dah 500 kali. Daripada duduk nengung. Kadang-kadang tak perasa deh, duduk nengung. Padahal kalau selawat, pergi balik 1000 kali dah. Daripada duduk nengung, bawa pelacung. Kan, daripada ni, saya kata tadi kan dalam perjalanan saya mari saya kata, besarnya lah peluang. Sebab masa duduk atas kat bot tu, tak nak benda lain. Memang kena duduk dia je. Tapi kalau isilah dengan selawat, yang mana Nabi SAW bersabda, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan mengangkat darjatnya 10 kali. Allah akan mengampunkan dosanya 10 kali. Sekali selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kalau panjang lah. Ustazah, wak pendek ada, wak pendek ada. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun dah sempurna. Kak letak Sayyidina tak apa? Tak apa. Letak Alhamdulillah, masuk Sayyidina itu tuanku. Bukan tuanlah, Sayyidina itu ketuaku, penghuluku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rasa nak panjang, boleh saja Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rasa macam tak sedap lah, comel lah kita letak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksud selawat? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Okey, betul tempat duduk sikit. Okey, takut lengah, betul-betul. Okey. Subhanallah. Sekarang ni boleh tak akak tangan dua-dua, akak tangan dua-dua. Akak tangan belakang. Ada tangan di belakang dia. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Lepas tu letak atas bahu masing-masing, letak atas bahu. Okey, urut diri sendiri. Okey, urut muka, tekan-tekan sikit. Coket pinggir sendiri sebab kan PKP, Covid. Tak boleh nak urut orang lain. Urut betul-betul tak? Saya ni sedaplah ceramah ke, buat duduk tu, duk tengok ke muka je. Mula-mula tengok muka ustazah, lepas tu tengok ke muka je, lepas tu nak tengok ke muka pitu mana nak tubik ni. Bukan semua ni kahwin mari ni, kahwin mangak ni, boleh dah sama lagi dah. Masya-Allah. Subhanallah. Bila kita selawat, masya-Allah, Nabi bersabda tadi tu, kita sebut pasal selawat kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maksud Allah berselawat ke atas Nabi ialah Allah merahmati Nabi. Dan maksud para malaikat berselawat ke atas Nabi, para alim ulama kata bermaksud para malaikat mendoakan Nabi. Faham ya? Allah selawat pada Nabi maksudnya Allah menurunkan rahmat dengan perutusan Nabi. Malaikat berselawat bermaksud malaikat mendoakan Nabi. Kemudian bila kita berselawat dan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, ucapkanlah selawat, wasallimu, dan ucapkanlah salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ahli ulama menyebutkan salawat dan salam wajib hukumnya. Tak selawat, tak salam, dosa. Oh yo, kau ustazah bukan sunnah kau. Wajib di dalam solat. Tak selawat, tak salam, tak sah mayat. Sebab sebutan itu ada dalam at-tahiyyat. Kita duk baca kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa maksud dia? At-tahiyyat, segala kemuliaan.
At-tahiyatul mubarakatuh, segala keberkatan. Tu salawat, segala rahmat. Salawat itu maksud dia rahmat. Tayyibatu lillah, segala kebaikan itu bagi Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu wahai para nabi. Kita dalam semaya masa tahiyat kita bukan bagi salam kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita bagi salam kepada seluruh para nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai seluruh para nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hambamu yang saleh. Kemudian kita selawat. Betul tak? Mula-mula syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sampai akhir. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab apa penting sangat selawat? Sampai Nabi sebut, siapa yang berselawat ke atasku, Allah akan berselawat kepadanya. Maksudnya Allah akan berikan kita selawat ataupun rahmat 10 kali ganda. Dan insya-Allah siapa yang rajin berselawat kepada Nabi akan dapat syafaat Nabi di padang mahsyar kelak. Bahkan pertolongan barakah daripada selawat itu kita dah dapat daripada bila? Saat kita hidup di dunia, saat nak mati, saat dalam kubur. Dapat dah kelebihan daripada selawat. Ada satu kisah daripada riwayat yang sahih. Kisah ini berkaitan dengan seorang ulama yang terkemuka, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Boleh sebut? Sufyan Ats-Tsauri. Macam lain macam dah berlaku ni. Boleh pergi tak ni? Okey, boleh Masya-Allah. Sebab khusyuk kan sebenarnya. Sebab khusyuk. Subhanallah. Okey, tak apa. Nanti cerita tu ujung. Kelebihan orang yang berselawat. Saya nak baca dulu satu hadis Nabi SAW. Dan mungkin ini adalah hadis yang terakhir lah. Kita faham masing-masing nak balik tidur awal, nak bangun qiyamul lail. Orang pula bangun pukul 2 pagi deh. Masya Allah, insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya nak baca hadis ni, saya nak ajak masing-masing ikut. Boleh tak? Kita ni kalau baca firman Allah, baca Quran, kadang-kadang tak baca terjemahan. Betul tak? Bila baca hadis Nabi, baca terjemah terus. Tak baca hadis. Sedangkan hadis Nabi tu juga wahyu Allah. Bila kita baca Al-Quran, kita baca kalamullah. Bila kita baca hadis Nabi, kita baca kalam Rasulullah. Jadi kalau betul sayang Nabi, rindu Nabi, bacalah surat cinta Nabi. Dulu masa bercinta tulis surat deh. Betul tak tulis surat? Bila rasa rindu baca baca duk koyak, padahal tanya khabar je deh. Jadi banyak sebenarnya ayat-ayat cinta yang Nabi tinggalkan. Hadis Nabi lah. Ayat cinta Allah iaitu firman Allah. Jadi insya-Allah mungkin ada di kalangan kita ni seumur hidup tak pernah baca hadis Nabi. Yang pernahnya dengar ustaz ngajar, dengarlah ustaz tu baca hadis Nabi. Tapi kita sendiri tak pernah baca. Jadi sempena Maulidur Rasul ni, malam ni saya nak ajak semua baca juga. Sebut dengan lidah. Supaya jadi saksi, ya Rasulullah, aku pernah menyebut kalammu ya Rasulullah. Aku pernah membaca hadismu ya Rasulullah. Subhanallah. Hadis ni agak panjang, tetapi hadis ini berkisar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Okey, semua kena duduk tegak, kena keluar suara dah. Kalau kita hormat Nabi, kita baca hadis Nabi dengan sebaiknya. Bila hadis Nabi dibacakan, kita hormat hadis tersebut umpama kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya. Kuat lagi dah, kuat lagi. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla
fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni al-ayata wa qala Isa alaihi salam inna tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farafa'a yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka faqala Allah azza wa jalla ya Jibril izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu faqala Allah ya Jibril izhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hujung sekali itu maksud dia, maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kata-kata yang kita tidak perlu ragu dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kata yang pertama adalah janji Allah. Janji yang kedua adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dua itu, maka tidak ada jaminan kata-kata ataupun janji itu akan ditunaikan. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Muslim tentang rayuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk kita semua. Dengan air mata yang Nabi alirkan, Nabi menangis teresak-esak minta sesuatu untuk kita. Nak tahu tak apa yang Nabi minta untuk kita? Nak tahu tak? Nak, subhanallah. Okey. Ingatkan tadi, setengah tadi dah berhenti dah, rupanya sambung lagi. Panjang deh hadis tu. Tapi alhamdulillah, subhanallah. Okey, minum air sikit dah. Bismillah. Dah buka. Bismillah. Jangan bimbang, sikit lagi. Panjanglah lagi Ustazah. Boleh. Demo sambung dah. Kita kelik lapar dah. Maksudnya, insya-Allah boleh. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah mengenai Nabi Ibrahim. Yang bermaksud, masa ni Nabi baca firman Allah tentang Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim meminta dengan Allah, apa dia? Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, iaitu umat Nabi Ibrahim. Maka sesiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Surah Ibrahim ayat yang ke-36. Masa ni Nabi sedang baca surah Ibrahim. Ceritanya Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan umat dia sesat.
Dan siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim, maka ia adalah di kalanganku. Kemudian Nabi SAW membaca pula mengenai Nabi Isa AS berkenaan dengan rayuan ataupun aduan Nabi Isa kepada Allah, yang bermaksud, jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Mungkin tak berapa faham bakpo ni Ustazah tak nampak lagi ni. Mana rayuan Nabi ni? Ceritanya masa ni Nabi baca ayat Al-Quran. Yang pertama surah Ibrahim, yang ceritanya Nabi Ibrahim mengadu pada Allah. Ya Allah, berhala itulah yang menyebabkan ramai umatku ni sesat. Maka siapa yang di kalanganku, mereka lah golonganku, sama-sama masuk syurga besok. Cara para Nabi ni bila mengadu tentang kebimbangan mereka tentang umat masing-masing. Kemudian Nabi Isa pula merayu kepada Allah. Iaitu Nabi Isa kata, Ya Allah, sesungguhnya jika engkau menyeksa mereka, menyeksa umat-umatku ini, mereka itu hamba-Mu. Nabi Isa ni bergaluh cakap dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau menyeksa mereka, mereka juga hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha bijaksana, yang maha perkasa. Surah Al-Ma'idah ayat ke-18. Lalu baginda mengangkat kedua-dua tangan dan berdoa, Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, sambil menangis teresak-esak. Bila Nabi baca doa Nabi Ibrahim, rayuan Nabi Isa, lalu ketika itu Nabi berdoa menangis teresak-esak. Ummati, ummati ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada Jibril, Wahai Jibril, pergilah berjumpa dengan Muhammad. Wahai Jibril, jumpa Muhammad. Sedangkan Tuhanmu lebih tahu. Sebenarnya Allah Maha mengetahui kenapa Nabi Muhammad menangis dan apa yang Nabi Muhammad minta. Sebab itu Allah sebut, Nabi SAW bersabda ni, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Wahai Jibril, pergilah berjumpa dengan Muhammad. Lalu bertanyalah kepada Muhammad, apakah yang menyebabkan dia menangis? Subhanallah. Apakah yang menyebabkan kamu menangis? Lalu baginda menjawab kepada malaikat Jibril tentang apa yang telah difirmankan Allah tentang kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa terhadap umat masing-masing. Sedangkan Allah lebih tahu. Lalu Allah berfirman, Wahai Jibril, pergilah berjumpa dengan Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami akan menjadikan kamu redha, kamu suka hati, kamu bergembira dengan umatmu, dan tidak akan membuatkan kamu sedih, kerana kami akan menyelamatkan semua umatmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walaupun tak berapa nampak dah Ustazah hujung-hujung tu. Nampak tak? Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril pergi tanya, bapa Nabi Muhammad itu menangis, bapa Muhammad tu menangis. Lalu bila malaikat Jibril bertanya, Wahai Muhammad, kenapa kamu menangis? Lalu malaikat Jibril pun jawab, Wahai Jibril, aku membacakan tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa, maka aku bimbang tentang umatku. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk berkata, menyampaikan kepada Rasulullah, Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah perkenankan rayuanmu. Dengan itu Allah akan menyelamatkan semua umatmu daripada api neraka. Allah akan menyelamatkan umatmu sehingga kamu redha, sehingga kamu gembira, wahai Muhammad. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tajuk kita hari ini, Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu. Kami rindu kepadamu. Supaya dalam hati kita ini ada terbit rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu. Dan saya nak tutup perkongsian pada malam ini. Bila sebut nak tutup tu segar sikit rasa deh. Sebab tu kalau ada orang tanya, Ustazah ada doa tak? Tak saya ngatuk dalam majlis ilmu. Ada, memang berkesan doa tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau penceramah sebut je waktu,
dia terrela lalu. Habis dah. Macam itulah. Jadi kita tak baca lagi lah doa tu. Ini hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir ni. Sungguh ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tak ceritalah pasal Sufyan As-Sauri. Kalau tak memang pukul 12 lah habis. Itu kisah kelebihan orang selawat. Tak apa, nanti ustaz-ustaz lain pula ceramah. Hadis Nabi yang terakhir ini, ada seorang Arab Badui, orang kampung, datang berjumpa Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bila kiamat ni? Bila berlakunya kiamat?" Nabi duduk baca hadis Nabi pasal kiamat banyak. Allah cerita dalam Al-Quran pasal kiamat banyak. Akhirnya adalah seorang orang Arab ni, orang Badui ni, orang kampung ni mari tanya soalan, bila kiamat ni duk cerita-cerita ni? Lalu Nabi sangat bijak. Nabi jawab soalan orang kampung ni dengan tanya balik. Sebab Nabi pun tak tahu bila. Allah merahsiakan. Nabi tanya balik, apa persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Lalu orang Arab Badui ni jawab, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Maksudnya ialah semaya biasa je, ibadah tak banyak mana, sedekah tak banyak mana, supaya kita lah. Tetapi ya Rasulullah, dalam hatiku ya Rasulullah, hatiku ini mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab apa? Bila orang kampung ni jawab gitu, hatiku ni ya Rasulullah, dalam hatiku ni sayang kepadamu ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Wahai para ibu, para ayah sekalian, kalau dalam hati kita ada cinta kepada Rasulullah, cinta yang betul-betul, bukan cinta yang dusta, bukan cinta pada lidah. Ustazah nak beza macam mana cinta pada lidah dengan cinta dalam hati? Siapa yang benar-benar mencintai Rasulullah dengan hati, dia akan mentaati semua perintah Rasulullah. Dia akan mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab Nabi memang ada sebut. Ustazah nak baca soal lagi pula hadis Nabi. Nabi sebut apa? Sesungguhnya ada di kalangan umatku yang enggan masuk syurga bersamaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke yang tak sah masuk syurga? Ada ke yang enggan masuk syurga ya Rasulullah? Ada, Nabi kata. Iaitu mereka yang enggan mentaati perintah Allah dan yang masih melanggar larangan Allah. Sebab itu kita bukan mudah nak sebut-sebut pada lidah cinta, sayang. Cinta perlu pembuktian. Kalau adalah tok laki kita hari-hari cakap I love you, I love you honey, I love you sayang. Tok laki demo sebut tak I love you? Sebut tak Kak? Doh lah. Saya tak tahu tu bini siapa dah, saya tak tahu. Dak contohlah okay, hari-hari sebut sayang, I love you, I want you, I need you, I miss you, rindu sayang. Tapi tak beri nafkah. Sepak duk napa sokma. Boleh percaya tak I love you tu? Tak boleh percaya be. Tak salah sebut I love you, nafkah tak beri. Taklah sebut I love you, duk nyakit hati sokma. I love you, I love you, I love you. Pergilah mu. Sebenarnya nak sebut ayat lain. Kadang-kadang kan I love you, I love you. Adalah tu kan tak molek pula sebut. Maksudnya masa tu kita akan sebut tak ada makna I love you deh. Nafkah tak beri. Kan? Duk pukul, duk nyakit hati, tak sah, tak percaya dah I love you. Ramainya umat Nabi Muhammad mencintai Nabi pada lidah saja. Tetapi bila bab mentaati apa yang Nabi suruh, meninggalkan ada apa yang Nabi larang, sedangkan Nabi sebut, aku dengan kamu wahai umatku ibarat seperti seorang lelaki yang menjaga unggunan api, yang berusaha daripada kalkatu untuk datang kepada api. Tetapi begitulah kamu wahai umatku, maksudnya sangat suka pergi kepada api, iaitu api neraka. Walaupun Nabi duk lari, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Sebab Nabi nak jumpa sangat kita di syurga. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup. Tadi penutup dah deh, penutup yang sungguh-sungguh. Sekuat mana kita nak berjumpa Nabi, Nabi lebih kuat nak jumpa kita. Serindu mana kita merindui Nabi, Nabi lebih merindui kita.
Sesayang mana kita dengan Nabi, Nabi lebih sayang kita. Nabi korbankan dirinya, harta benda, nyawanya. Nabi mengorbankan seluruh hidupnya untuk umatnya. Subhanallah. Maka kita buktikanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mentaati perintah Allah. Cek gapo lagi wak kita tak buat. Zakat kau tak tutup aurat molek lagi kau. Tak semaya cukup kau. Okay, pergi haji, satu lagi apa syahadah, cukup dah puasa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan insya-Allah cinta yang kita dok pendam, rindu yang kita dok pendam ini akan berakhir dengan pertemuan yang indah di syurga Allah. Dan ketika itu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita. Kita diizinkan Allah untuk melihat indahnya wajah baginda, untuk mendengar indahnya suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sekeluarga masuk syurga. Kita semua sepulau masuk syurga, sekampung masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah ada rezeki kita bertemu. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, selamat menyambut Maulidur Rasul pada besok hari. Perbanyakkan salawat insya-Allah setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di FB dan juga di Instagram. Kenapa? Oh, ada pengumuman. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat di FB dan di IG, terima kasih banyak. Lebih kurang dalam 10,000. Lebih kurang dalam 10,000 ada yang hadir. Capu sini cukuplah dalam 50,000 belakang. Okey, ada pengumuman ni, sabar. Pengumuman debat saya ni, nak tengok pengumuman mega apa ni. Mana Ustaz? Tak tubik ni. Ustaz tunjuk boleh tak? Telefon. Bukan sebab saya. Tak, jadi tak tubik ni. Okey, esok ada kuliah maghrib di Masjid Al-Jamhuriyah Kuala Besut. Oh, ada dah kuliah saya besok ni pun tak baca juga ni. Kuliah maghrib Masjid Al-Jamhuriyah Kuala Besut. Dekat tak? Dekat ni. Esok kita berenang dah. Pergi ke darat, alhamdulillah. Siapa nak jumpa lagi, kita bawa tajuk lain esok. Mungkin tajuk esok ialah air mata dan tawa gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Gana? Ya, Tu Haji, Pak Cik, insya-Allah. Lain-lain kali kita mari lagi. Bolehkah kita mari lagi ni? Amin ya rabbal alamin. Okey, sekali lagi lah ni bagi saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Masya-Allah. Mangat jawab saleh. Subhanallah. Ya, dapat ilmu alhamdulillah. Okey.